juga Angkatan Wanita Amanah dan juga Wardah, dan juga teman-teman daripada Parti Keadilan yang bersama kita pada malam ini. Pertamanya saya panjatkan rasa syukur kehadrat Allah SWT kerana pada malam ini kita dapat sama-sama meraihkan juga majlis makan malam yang dianjurkan oleh Pemuda Amanah Tingkat Negeri dan juga Amanah Negeri Terengganu. Kerana kita tahu bahawa bila kita berhadapan dengan pilihan raya, model politik kita adalah kita juga harus mempunyai sedikit dana bagi menampung untuk kita menjalankan aktiviti dan juga bagaimana kita mahu menghadapi pilihan raya itu dengan persoalan-persoalan logistik dan seumpamanya. Jadi inilah model kita yang selalu kita gunakan untuk mendapatkan sumbangan. Jadi segala sumbangan yang kita berikan ini adalah sebahagian daripada usaha kita untuk membawa perubahan kepada negeri dan juga negara kita. Tadi Yang Berhormat Faiz, dia baru ceramah tadi, itu tara ceramah tak ada dalam poster. Kalau ada dalam poster lagi lama lah dia. Seronok dengar dia cerita apa yang disampaikan oleh Allahyarham Ustaz Fadil kepada kita juga. Saya dengan Terengganu ni sebenarnya banyak sejarah. Ramai orang tak tahu, malah ni saya bocorkan. Sebenarnya saya punya daftar pemilih, mula-mula saya masuk dalam daftar pemilih itu, tempat mengundi saya adalah di Kampung Naka. Ada tak Kampung Naka di Terengganu ni? Ada kan? Itulah tempat di mana saya daftar pemilih, sejarah dia. Masa saya jadi pelajar dulu, saya didaftarkan di Negeri Terengganu ni. Patutnya saya duduk Terengganu ni, tak balik Melaka. Dan sepatutnya saya, ramai orang tak tahu, itulah daftar pemilih yang pertama saya. Bukan di Melaka, tapi di Terengganu. Kalau nak baca sejarah dia, kena open table khas. Baru tahu sejarah. Dan sepatutnya saya bekerja mula-mula di Negeri Terengganu. Tapi saya tak pilih itu. Kerana saya ambil keputusan, walaupun saya mengundi di sini, tetapi akhirnya saya ambil keputusan lepas habis belajar tu balik ke Melaka. Walaupun kita tahu bahawa politik Melaka masa tu bukan macam Terengganu hari ni, lagi teruk daripada tu. Terengganu hari ni hebat lah. Kalau politik terutamanya amanah ini boleh buat makan malam. Sudah ada macam tadi disebut, sudah ada penyokong di seluruh pelusuk. Boleh kata seluruh pelusuk negeri Terengganu ada penyokong. Kalau MPKK boleh tubuh, maknanya ada asas itu kuat. Melaka dulu lagi teruk lah. Bukan kata nak ada penyokong, susah nak jumpa. Kalau nak cari, kalau 100 orang tu nak cari 5-6 orang pun yang menyokong pembangkang di kala itu sukar. Kerana saya mula-mula bila berpolitik itu, bila bekerja di Melaka itu, antara yang saya buat adalah saya survey rumah ke rumah ini. Jadi masa tu sebahagian student, sebahagian bekerja itu, bila pergi rumah ke rumah itu, setiap rumah yang kita tanya tu semua kata dia Barisan Nasional masa tu. Tak ada siapa sokong pembangkang, bukan mudah. Nak cari 105 orang nak cari susah. Kerana kita tahu maklumat perubahan itu banyak berbeza daripada dulu dan juga sekarang. Sebab itu kalau kita lihat macam sekarang ini, perubahan kepada media ini banyak juga memberi kesan kepada pemikiran dan cara bertindak rakyat itu sendiri. Dan sebab itu kalau kita lihat macam saya dululah, kalau saya pilih bekerja di Terengganu ni mungkin saya jadi walao lagi tegar daripada yang ada pada hari ini Jadi saya pilih di Melaka itu, dan tak sangka politik itu boleh berubah dari masa ke semasa. Dan kalau kita lihat dalam politik pembangkang ini, Melaka itu adalah negeri terakhir yang pembangkang dapat satu kursi pada PRU yang ke-13. Sebenarnya sebelum daripada tu Johor dah menang, Negeri Sembilan dah menang, Melaka tak pernah menang pun pembangkang. Dari segi terutamanya kepada Melayu Islam itulah, PAS tak pernah menang di Melaka. Cuma pada PRU 13 saja dia menang satu kursi. Itu kursi Bukit Baru itu, yang saya wariskan sehingga hari ini di Bukit Katil. Jadi semenjak dia menang tu dia tak pernah kalah lagi. Jadi ini adalah antara perkara penting dalam politik. Perubahan ini sentiasa berlaku, yang selalu kita lihat. Kalau dulu pembangkang kuat di Pantai Timur ini, sekarang ini dia boleh ada imbangan. Dan kita tahu walaupun dia kuat di Pantai Timur ini, tapi kita tahu bahawa politik ini sentiasa berubah. Sepatutnya peluang yang terbaik bagi Malaysia ini berubah adalah pada PRU ke-14. Sepatutnya PRU 14 itu perubahan negara daripada politik yang berasaskan kepada perkauman kepada politik yang berasaskan kepada nilai. Itulah tempoh paling baik sekali. Berpuluh tahun dah kita lawan.
Kalau dulu politik perkauman, kalau dulu PAS dia tak ada, sampai serang UMNO dia serang MCA. Kita bukan tak tahu kan. Banyak persoalan-persoalan kita dulu pun macam tu juga kan. Antara alat serangan kita adalah MCA lah kan. MCA itu dah tentulah, tapi tak beriman. Dia rangkul senang ya, nak serang MBA, sebahagian daripada tu tak beriman. Jadi, macam mana kita kena gini ya? Kan bukan susah sangat. Jadi sepatutnya kita sudah beralih daripada politik yang selalu kita sebut dulu politik asabiyah itu, perkauman sempit itu. Sepatutnya kita sudah ada satu politik nilai. Kalau UMNO Barisan Nasional itu secara total boleh ditewaskan sepatutnya dalam PRU yang ke-14. Walaupun dia dapat ditewaskan, tapi sayang kerana PAS mengambil ruang yang dulu selalu Tok Guni Aziz sebut bahawa UMNO ni dia ada dua tongkat. Tongkat dia MIC dan MCA. Patah dua tongkat tu, patahlah UMNO. Jadi kita memang MCA, terutamanya MIC, awal-awal lagi sudah dipatahkan tongkat dia dengan Hindraf, dengan beberapa lagi gerakan-gerakan perubahan masyarakat India. Begitulah juga MCA. Orang Cina yang menyokong MCA akhirnya kembali menyokong kebanyakannya kepada DAP. Jadi dua tongkat tu patah. Kita agak dua tongkat tu patah, dia dah tak boleh berdiri dah. Dan memang betul PRU 14 dia jatuh. Tapi PAS yang selama ini menggunakan isu agama kepada UMNO itu, apa yang PAS nak kata kepada UMNO? Akhirnya yang jadi tongkat kepada UMNO hari ini siapa? PAS. Di atas dasar kononnya muafakat nasional itulah akhirnya PAS menongkat UMNO yang sehingga UMNO boleh kekal sampai hari ini. Dan akhirnya jadi balik kerajaan, sebahagian kerajaan, dan memimpin negara kita. Apa nak jadi pada negara kita? Sepatutnya negara kita sudah berubah. Seperti mana kata YB Faiz tadi, sepatutnya isu-isu dalam negara kita banyak melibatkan apa? Banyak melibatkan peruntukan-peruntukan yang tak sampai kepada rakyat. Ketirisan wang negara kita. Sebut saja apa isu. Pendidikan, ekonomi kepada rakyat, kesihatan, kebajikan. Semua isu-isu ini melibatkan bahawa kerajaan tidak ada kemampuan kewangan. Di mana pergi kewangan kita? Macam tadi disebut, bahawa kewangan kita itu 1 tahun tiris hampir 60 bilion ringgit setahun. Ini yang berlaku. Sebab itu kalau kita tengok sekolah-sekolah terutamanya, bukan kata pendalaman, kalau di Melaka itu di pinggir-pinggir bandar saja sekolah-sekolah sudah buruk. Ada sebahagian dipanggil sebagai sekolah-sekolah daif. Apatah lagi dilihat kepada, ini baru tengok bangunan saja, belum tengok lagi tenaga pengajar, kebajikan guru, belum lagi dilihat kepada kurikulum, kepada pendidikan itu sendiri, belum lagi dilihat kepada kemampuan pelajar itu sendiri. Itu sebab kalau kita lihat ini adalah persoalan-persoalan penting dalam bernegara. Sebab itu PAS dulu dia boleh sebut salahkan MCA, salahkan UMNO, tapi bila dia mentakbir, apa penyelesaian kepada masalah dalam negara kita? Sebab itu kalau dulu kita baca buku Fatih Akan, dia ada menyebut bahawa Islam itu adalah pendidikan, Islam adalah ketenteraan. Sebenarnya dalam sistem kehidupan kita, semua yang terkait dengan pentadbiran itu adalah terkait dengan agama itu juga. Sebab itu setengah-setengah negara yang berjaya adalah negara yang dianggap dapat menghilangkan kelaparan rakyat itu. Itu trust dia. Sebab itu saya selalu menyebut bahawa Islam itu datang untuk menghilangkan 3 perkara ini. Kalau 3 perkara ini tak hilang dalam masyarakat, maka agama itu tak dapat ditegakkan. Pertama adalah mesti menghilangkan kelaparan. Agama itu mesti menghilangkan kelaparan. Kalau ada tempat itu manusia hidup dalam kemiskinan, walaupun dia dipanggil Serambi Mekah, walaupun dia dipanggil sebagai negeri membangun bersama Islam, tapi kemiskinan itu melata, gagal. Islam itu tak dilaksanakan di situ. Yang kedua, dia mesti menghilangkan kejahilan. Dan yang ketiga, dia mesti menghilangkan kedukaan. 3 prinsip agama itu mesti ada. Barulah agama itu dapat dilihat, dapat ditegakkan. Sebab itu macam kita dulu bila kita pimpin Melaka, saya tak nafikan walaupun tempoh 22 bulan, tapi sebenarnya kita tahu bahawa fokus kerajaan yang ada pada hari ini, sama ada Barisan Nasional atau siapa pun memimpin di atas Perikatan Nasional, mereka hilang fokus kepada bagi membantu dan membangun rakyat. Tuan-tuan, kita harus ingat bahawa kalau ekonomi negara kita teruk, yang paling teruk terkesan adalah orang Melayu, masyarakat Islam. Kerana apa? Kerana mereka majoriti.
Kalau ekonomi kita teruk, rakyat secara keseluruhan teruk, tapi masyarakat Islam, orang Melayu akan lebih teruk daripada itu. Kenapa? Kerana mereka adalah majoriti. Kalau sistem kita gagal, pendidikan kita jauh terkebelakang, siapa yang lebih terkesan? Ini yang berlaku dalam negeri dan dalam negara kita. Sebab itu kalau kita lihat kerajaan ini hilang fokus. Saya dah lama tak datang Terengganu ni. Saya rasa paling akhir saya datang tu pun masa dekat PKP tu, kalau tak salah saya. Kita datang Terengganu. Lepas tu kita duduk rumah kan, dekat 2 tahun. Seronok juga duduk dalam rumah kan. Lama duduk kan. Jadi kalau kita lihat saya masa PKP dulu saya tanam pokok durian sebenarnya. Saya rasa durian saya tahun depan dah berbuah dah. Masa Covid tu gitu. Tanam pokok durian. Jadi maknanya sebenarnya kalau kita lihat lama dah tempoh tu. Dah lama tak datang Terengganu. Bila saya datang ni saya tengok, wah, Terengganu ni dah macam London dah orang kata kan. Ada jembatan. Tak tahu jembatan tu saya dengar dia boleh terbuka kan. Tapi saya tengok dia dah letak macam-macam atas jembatan tu, nak buka macam mana kan. Tak tahulah siapa nak lalu. Dan saya tengok ada bangunan tinggi. Itu tadi saya tanya, bangunan tinggi ni bangunan apa? Oh, rupanya majlis bandaraya Kuala Terengganu. Mungkin diluluskan zaman Kerajaan Barisan Nasional dan diteruskan oleh Kerajaan PAS yang sedia ada. Tapi dia cerita sama macam Melaka juga. Bila saya masuk jadi Ketua Menteri itu, Kerajaan Negeri ada rancang buat bangunan majlis bandaraya Melaka bersejarah. Bangunan tu harganya 200 juta. Sama juga yang bangunan ni saya tengok tadi dia harga dia sekitar 180 juta. Jadi total hutang bangunan itu yang 200 juta di Melaka itu perlu dibayar oleh majlis selama hampir 25 tahun ke 30 tahun sebanyak 16 juta. 16 juta satu tahun dia kena bayar. Banyak tu. Jadi dia buat bangunan 200 juta, hutang dia sampai 400 juta. Jadi saya mula-mula naik tu saya batalkan projek tu. Walaupun dia dah pasang cerucuk. Sebab apa? Sebab majlis bandaraya ni macam di Melaka tu, keuntungan tahunan dia sampai 30 juta. Memang betul dia boleh bayar bangunan itu 16 juta, dia boleh bayar setahun. Tetapi sebenarnya kalau kita boleh memberikan fokus, sebenarnya bangunan yang sedia ada pun dah cantik dah. Sebenarnya dari segi pentadbiran ini, saya beritahu, saya batalkan bukan kerana sengaja nak batal. Tapi harus diberikan fokus kepada 3 perkara. Pertama adalah sumber manusia. Sepatutnya duit yang ada itu mesti digunakan untuk membangunkan sumber manusia majlis bandaraya tu. Kepakaran dia, pendapatan dia, kebajikan dia, itu mesti dibangunkan. Sepatutnya dia diberikan pengetahuan lebih, baru gaji dia boleh naik. Pengetahuan teknikal ke, pengetahuan dari segi kefahaman bagaimana menguruskan bandaraya itu, ini harus digunakan wang itu. Bukan buat bangunan tinggi-tinggi, bukan buat bangunan besar-besar. Di Melaka itu bangunan yang dirancang tu macam White House. Punyalah cantik. 400 juta. Harus menanggung 16 juta sehingga hampir 25-30 tahun. Ini model yang biasa mereka gunakan. Dan sepatutnya dari segi mali bandaraya ini, kalau ada banyak duit, bukan buat bangunan, tapi dia mesti invest pada sumber manusia. Yang kedua adalah teknologi. Dia harus menggunakan lebih banyak teknologi. Machineries kena belilah. Itu sebab kalau kita tengok negara-negara maju, pukul 3 pagi dia tak tidur. 3 pagi itu dia bersih. Mesin dia semua masuk dalam bandar tu bersih. Bila orang pergi kerja, jalan dah bersih. Kita itu jam nak pergi kerja, itu jam lah dia sapu sampah. Itu jam lah mesin tu lalu duduk tepi. Waktu orang tengah sibuk nak pergi kerja, dia tak ada. Negara-negara maju dia gunakan mesin, teknologi. Baru orang yang bekerja itu gaji dia tinggi. Sebab apa? Sebab dia menggunakan teknologi lebih baik dan dia mempunyai kepakaran dan kemampuan. Dan yang ketiga yang cukup penting sebenarnya adalah kalau mali bandaraya ni ada banyak duit, sepatutnya dengan 5 juta ringgit dia boleh menyediakan peluang pekerjaan lebih daripada 1,500 orang. Itu yang sepatutnya dibuat. Sebab itu Pulau Pinang di kala kerajaan Pakatan Harapan ambil alih, antara yang dia buat adalah dia bukan, kita tahu mali bandaraya di Pulau Pinang itu kadang-kadang pendapatannya hampir sama dengan pendapatan negeri Melaka itu. Tapi yang dia invest adalah kepada sumber manusia. Dia ambil pekerja-pekerja pembersihan yang baru, diberikan peluang kepada pekerja-pekerja teknikal yang baru. Maknanya dia dapat menyediakan peluang pekerjaan daripada sumber yang ada. Dan bukan dalam pemikiran UMNO tu dia tak ada kerja lain. Yang penting dia buat projek. Macam saya lah, saya batalkan projek 200 juta.
Total dia 400 juta. Banyak tu projek macam tu. Dia sukalah buat projek-projek macam tu. Yang macam ni 180 juta. Sedangkan kalau kita tahu bangunan yang sedia ada, kepakaran yang sedia ada, sepatutnya boleh dimanfaatkan. Tapi saya tak pastilah. Saya tengok Mali Bandaraya Melaka itu pun pendapatan dia sekitar 200 juta. Saya tak pasti pendapatan Mali Bandaraya Kuala Terengganu ni berapa ratus juta sehingga dia boleh buat bangunan 180 juta. Malanglah kalau dia terpaksa ditanggung oleh kerajaan negeri sendiri. Jadi kalau kita lihat sebenarnya model-model ini tak membantu rakyat. Sebab itu kalau kita lihat kepada sistem kita yang sedia ada, kalau kita tengok macam UMNO Barisan Nasional, puluh tahun mereka sebut tentang nak tolong orang Melayu. Tapi hari ini kita boleh lihat apa yang berlaku. Yang berjaya, yang kaya, yang maju adalah Melayu di kalangan UMNO saja. Pergi pula kepada PAS, kalau kita tengok mereka selalu sebut membangun bersama Islam, maju bersama Islam, kita mesti nak selesaikan masalah dengan sistem Islam. Tapi bila masalah haji pun dia tak boleh selesai. Apa kata Menteri Haji ni? Yang jaga tabung haji, kawan kita kat dulu kan. Kalau dulu Dr. Mujahid kata, memang orang yang pergi haji ni dia dapat subsidi daripada kerajaan, tapi kerajaan terpaksa menanggung oleh tabung haji itu subsidi yang tinggi. Kalau kita tengok sekarang ini kos haji sudah meningkat sehingga 30,000. Jadi kos yang dikenakan kepada rakyat sekitar 11-12 ribu. Jadi subsidi kerajaan itu tinggi. Masa zaman Pakatan Harapan itu, separuh daripada itu 22 ribu macam tu. Separuh tu subsidi kerajaan, separuh terpaksa ditanggung oleh rakyat. Menteri yang ada sekarang ni dah pergi 30 ribu, apa dia kata? Dia kata janganlah, Islam pun tak memaksa kita pergi haji. Dia kata, dia pergi kat situ. Kalau daripada dulu awal-awal cakap kan senang. Orang pun tak ada paksa nak pergi umrah dan sebagainya. Sunat saja. Tapi kenapa kalau kita tengok banyak dana itu digunakan untuk sistem itu? Kerana awal-awal kita tak beritahu bahawa teras yang paling penting kepada kita adalah isu-isu yang melibatkan kelaparan rakyat, isu-isu yang melibatkan kebajikan, pendidikan rakyat. Itu isu paling teras dalam agama. Kenapa itu tak dibangunkan? Kerana ulama-ulama ini tak berbicara dengan itu. Tak mengungkapkan perkara-perkara itu adalah perkara penting, perkara teras. Daripada wang itu diberikan kepada tujuan-tujuan agama, kenapa tak diberikan kepada rakyat? Kalau ulama-ulama ini sepakat soal utama kita adalah membasmi kemiskinan, tuan-tuan boleh lihat Terengganu, Kelantan, negeri-negeri yang miskin di kalangan rakyat itu sepatutnya boleh dibangunkan kalau suara-suara di kalangan mereka yang bergelar ulama ini membawa mesej itu kepada rakyat. Kalau soal pendidikan adalah soal teras kita, kenapa ini tidak disuarakan dalam kelompok masyarakat itu sendiri? Sebab akhirnya umat Islam juga, masyarakat Melayu juga yang akan tertinggal dalam sistem negara kita. Sebab itu kalau kita lihat kepada kita membangunkan negeri, membangun kerajaan ini, Terengganu ini negeri yang kaya. Saya tahulah masa saya jadi Melaka itu, jadi Ketua Menteri Melaka, kita beli pasir silika daripada Terengganu ni lah. Sebab orang Terengganu tak reti nak guna pasir silika, kita beli begitu. Pasir silika itu digunakan oleh sebahagian industri di Melaka itu untuk membuat kaca. Kaca yang tuan-tuan pakai ni, kaca di rumah-rumah itu semua, kaca-kaca ni dibuat di Terengganu dan dihantar kepada negara China. Pasirnya daripada Terengganu lah, pasir silika. Bukan, itu baru cerita pasir. Belum dicerita lagi kekayaan negeri Terengganu ini. Kadang-kadang kita tengok pasir pun kita tak tahu apa silika atau tak silika kan. Tapi orang yang ada kemampuan itu semua adalah hasil yang cukup besar kepada negeri ini. Apatah lagi kalau saya dulu masa Pakatan Harapan memerintah ni, antara benda yang saya tak puas hati adalah sumbangan kerajaan persekutuan kepada Terengganu dan Kelantan. Itu saya tak puas hati. Walaupun dia ada minyak, tapi Melaka walaupun dia tak ada minyak, tapi dia adalah pusat penapisan minyak. Dan dia ada rakyat yang tak jauh beza pun. Penduduk negeri Terengganu ni berapa juta? 1.2. Tak jauh beza dengan Melaka. Melaka 900 ribu. Beza 300 ribu je. Tapi kerajaan persekutuan bagi Terengganu ni 1 bilion ringgit. Berapa puluh kali, 20 kali lebih banyak daripada dia bagi Melaka. Dia bagi Kelantan 400 juta. Sedangkan dia bagi Melaka masa tu saya 50 juta saja. Tapi saya tahu bahawa kenapa kerajaan, Kementerian Keuangan di kala itu bagi 400 juta kepada Kelantan, 1 bilion kepada Terengganu, tapi 50 juta. Kenapa? Kerana dia tahu bahawa
Isu-isu yang melibatkan kemiskinan, keperluan rakyat lebih mendesak di sini berbanding di Melaka. Melaka memang saya tahu miskin Tegar dia 0%. Dia tak ada miskin Tegar. Hampir semua orang dapat bantuan daripada kerajaan. 0% miskin Tegar. Miskin adalah ramai orang miskin, B40 itu. Tapi yang Tegar, yang seolah-olah miskin itu langsung tak ada bantuan daripada kerajaan. 0%. Itu trust dia. Tapi apakah dia manfaatkan semua peruntukan-peruntukan itu? Kalau daripada dululah Pakatan Harapan itu memimpin 1 bilion. Tapi kadang-kadang macam di Kelantan itu orang bagi dia 1 bilion, dia beli Mercedes. Oh, saya memang tak puas hati lah kan. Saya pun ada juga Esko yang kadang-kadang Esko tu datang. Dia kata kereta yang kita pakai ni dah hampir 4 tahun dah. Pakai oleh Esko dulu. Dah 3 tahun lebih. Kereta Honda kan, pakai dulu gelasak dah rosak, minta saya tukar kereta baru. Saya kata tak ada. Kita yang biasa pakai kereta pun mana ada 3-4 tahun kita tukar, tak ada lah. Kereta kita selagi boleh jalan kita perahlah. Tak ada nak tukar. Sampai masa kalau perlu tukar baru perlu tukar. Tapi 3-4 tahun mana ada tukar. Jadi kalau kita lihat dalam keperluan kita, kadang-kadang macam Kelantan, Terengganu itu hilang fokus kepada apa yang diberikan. 1 bilion ini bukan satu jumlah yang kecil. Sepatutnya dia boleh menghilangkan isu-isu yang melibatkan kebajikan, isu-isu yang melibatkan kemiskinan, dan isu-isu yang melibatkan pendidikan utama rakyat. Kerana inilah jalan paling asas untuk kita memajukan negeri dan juga memajukan negara. Sebab itu kita amanah ini, ramai orang bimbang politik yang amanah bawa berdasarkan kepada politik nilai ini suka diterima oleh masyarakat Melayu, masyarakat Islam. Tapi yakinlah, dulu pun PAS ni, saya selalu sebut, kadang-kadang muslimat PAS ni nak pakai tudung pun ambil masa sampai 30 tahun daripada dulu kan. Bukan dia buat PAS tu orang dah boleh faham pakai tudung, tak. Sebab itu bila kita bawa politik nilai ini, dia memang memakan masa. Akan ada kesedaran, kefahaman di mana sampai suatu masa Malaysia akan menerima politik yang dibawa oleh Parti Amanah Negara yang ada pada hari ini. Akan diterima oleh rakyat. Kenapa? Kerana sampai satu masa rakyat Malaysia mesti memilih. Nak pilih model politik UMNO perkauman atau model politik yang dibawa oleh PAS itu, yang menunggang agama itu. Sedangkan model politik kita adalah model yang berdasarkan kepada amanah yang diberikan tanggungjawab oleh kita bagi memastikan kita adalah melahirkan negara yang kita selalu sebut sebagai good governance. Negara yang menjaga amanah rakyat, menjaga wang rakyat, yang akhirnya boleh diberikan kembali kepada rakyat. Rakyat akan pilih itu akhirnya. Dia tahu bahawa kalau negara nak maju ke depan, kalau pendidikan anak-anak nak lebih sempurna, kalau kebajikan kita hari ini dan hari tua kita perlu dijaga, dia banyak bergantung kepada bagaimana pemimpin-pemimpin negara ini menguruskan wang dan menguruskan hasil dan dana negara. Ini adalah perkara trans dalam pentadbiran bernegara. Sebab itu negara-negara yang maju, negara-negara yang dapat menghilangkan kemiskinan di kalangan rakyat, menghilangkan kelaparan di kalangan rakyat, negara yang punya pendidikan yang baik, negara-negara yang tahap jenayah dia rendah. Hari ini kalau saya tak pastilah Kuala Terengganu ni tengah malam jalan seorang-seorang orang perempuan jalan tengah malam. Dulu kita baca dalam kitab-kitab selalu kita diajar baca dalam kitab. Negeri yang boleh dikatakan selalu kita sebut baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur itu, wanita-wanita dia boleh berjalan tengah malam pun tak ada siapa nak ganggu. Sekarang ni bukan kata wanita, kalau macam Pak Is ni berjalanlah tengah malam seorang-seorang. Balik tak balik kita tak tahu. Bukan kata wanita. Jangan main. Yang selalu kita sebut dalam kitab-kitab itu, yang selalu kita baca dalam banyak-banyak contoh yang diberikan oleh pemimpin-pemimpin agama ini kepada kita, tapi tidak berlaku di depan kita. Sebab itu perubahan yang kita bawa ini, saya yakin bahawa walaupun dia amanah ini sudah 7 tahun walaupun dulu orang Terengganu ni jugalah menjangkakan amanah ni umur dia 6 bulan dah 7 tahun dah. Dan sepatutnya kita boleh membawa satu politik baru dalam negara kita. Tapi kita hilang peluang itu. Tapi kita jangan duka cita, jangan putus asa. InsyaAllah saya yakin, dan selalu disebut oleh Presiden Amanah sendiri tentang perubahan-perubahan politik ini, insyaAllah akan sampai juga di negeri Terengganu ini.
di mana rakyat Terengganu ini, kalau kita tengok rakyat Terengganu daripada dulu lagi pemimpin-pemimpin yang membawa haluan-haluan kiri ataupun di kalangan yang menentang penjajah itu sendiri datang daripada sini, datang daripada Terengganu ini. Dan saya yakin bahawa perubahan-perubahan ini akan berlaku di kalangan rakyat. Sebab itu kadang-kadang bila berlaku di Pilihan Raya Negeri Melaka itu, saya pun tak sempat ucap terima kasih kepada orang Terengganu yang datang Melaka bantu. Ramai orang bimbang, tengok Pilihan Raya Negeri Melaka Pakatan Harapan tewas, Johor pun begitu. Dan kita menjangkakan bahawa seolah-olah PRU 15 ini total mutlak milik UMNO Barisan Nasional. Selalu saya sebut dalam sidang Dewan Undangan Negeri pun saya sebut, kerajaan yang menang itu kerajaan yang disokong oleh 38% rakyat. 63% rakyat Melaka menolak Barisan Nasional. Cuma 63% itu berpecah kepada 35% yang menyokong Pakatan Harapan, 24% kita itu yang menyokong Perikatan Nasional. Masa itu orang tak tahu lagi. Itulah model pertama politik tiga penjuru. Saya tahu ramai pegawai-pegawai kerajaan duk mesej saya. Pegawai kerajaan kebanyakannya yakin kepada Perikatan Nasional boleh kalahkan Barisan Nasional. Perikatan Nasional ni jauh lagi nak kalahkan Barisan Nasional. 24% saja di Melaka tu. Di Johor pun sekitar tu ya. Johor tu boleh kata negeri paling kuat bersatulah dalam Malaysia ni. Dia takkan boleh lebih. Dan akhirnya rakyat tahu bahawa Perikatan Nasional takkan boleh mengalahkan Barisan Nasional. Yang boleh menewaskan Barisan Nasional ni hanyalah Pakatan Harapan. Sebab itu rakyat mesti satukan undi mereka. Kalau nak tolak Barisan Nasional, mesti undi Pakatan Harapan. Undi Perikatan Nasional yang menang Barisan Nasional. Kerana Barisan Nasional berjaya memecahkan kesepakatan-pakatan itu yang selalu kita sebut sebagai divide and rules itu. Pecah dan perintah. Ini model yang digunakan oleh UMNO. Pecah belahkan kita. Dan akhirnya dengan cara itu mereka boleh berkuasa. Dan ramai orang tak tahu daripada 28 DUN Melaka itu, hanya 4 DUN sahaja yang UMNO Barisan Nasional menang lebih daripada 1000 undi. 4 DUN saja daripada 28 itu. Lain-lain DUN itu di bawah 1000 undi. Sebab itu kata Datuk Mak Hassan, Datuk Seri Muhammad Hassan, Timbalan Presiden UMNO, dia kata, kalau keluar mengundi lebih daripada 70%, dia tahu UMNO Barisan Nasional akan tewas. Dia tahu itu. Sebab itu kita boleh lihat bahawa penyokong-penyokong tegar kita, saya selalu sebut, di Melaka itu penyokong tegar kita yang tak keluar mengundi hampir 75,000. Sedangkan beza kita dengan Barisan Nasional undi 35% dan 38% itu, beza undi hanya 8,400 undi saja. Sebab itu tugas kita akan datang, jangan kita rasa, dan UMNO pun tahu. Itu sebab UMNO nak buat pilihan raya musim apa? Musim banjir. Sebab UMNO tahu bahawa kalau dia buat pilihan raya musim banjir, pengundi takkan keluar mengundi. Tetapi dia tahu bahawa dia cukup jentera untuk mengeluarkan pengundi. Bukan susah sangat. Pengundi duduk dekat pusat pemindahan. Dia kepung pusat pemindahan tu, kita nak buat apa? Dia bawa satu bas pergi mengundi daripada pusat pemindahan banjir tu. Dia ada semua. Dia Perdana Menteri. Logistik dia pegang. Macam COVID hari itulah. Kita tak boleh. Saya ni, walaupun dah hampir setahun Pilihan Raya Melaka tu, baru minggu lepas ada pegawai kesihatan negeri itu ambil keterangan saya. Rupa saya pun tak tahu bahawa saya ada 4 report polis berhubung dengan COVID-19. Yang pelik di Melaka tu, semua kes-kes yang melibatkan adun-adun yang lain tu, semua dia hempuk kat saya. Sebab apa? Sebab saya pengurusi Pakatan Harapan. Teruk juga aku. Dah hampir setahun dah Pilihan Raya bulan 11 ni. Rupa-rupanya baru dibuat siasatan bahawa ada 4 laporan polis berhubung dengan Pilihan Raya masa COVID-19. COVID-19 hari itu, masa Pilihan Raya Melaka tu, kan boleh jumpa pengundi? Tak boleh. Jumpa pengundi? Salah kalau report polis. Ada satu kes saya tu, saya lalu di satu taman tu nak edah flyers tu, saya jumpa orang daripada Southern Waste, pekerja Southern Waste itu. Dia tengah angkat sampah. Saya berbual dengan pekerja tu pun report polis. Bayangkan, tak boleh kita jumpa pengundi. Macam tu punya teruk pilihan raya. Itu sebab UMNO mahu itu. Dia mahu bahawa rakyat tak keluar mengundi. Mengundi mesti di bawah 60%. Baru dia ada peluang. Sebab apa? Sebab dia punya
missionaries untuk mengeluarkan pengundi-pengundi tegar dia, dan juga boleh menggunakan jentera-jentera kerajaan kerana dia berkuasa. Sebab itu kita mesti mempunyai satu kesepakatan, keyakinan bahawa yang paling penting kita dalam Pakatan Harapan ini, parti-parti ini mesti bersatu, dan kita mesti memperkuatkan antara satu dengan yang lain. Kuat amanah, kuatlah Pakatan Harapan itu. Kuat PKR, kuatlah Pakatan Harapan itu. Begitulah juga teman-teman kita daripada DAP dan juga rakan-rakan daripada Sabah dan Sarawak, APCO dan seumpamanya. Dan saya yakin bahawa dalam politik ini memang kita sedaya upaya untuk meramaikan kawan kita dan mengurangkan lawan kita. Kerana kita tahu bahawa lawan kita adalah UMNO Barisan Nasional, Perikatan Nasional yang ditunjangi oleh PPBM dan juga PAS itu sendiri. Ini tidak akan membawa satu politik baru kepada Malaysia, dan model politik asabiah ini takkan menguntungkan masyarakat Melayu, masyarakat Islam dan rakyat di Malaysia ini keseluruhannya. Sebab itu inilah perjuangan kita. Jangan kita putus asa. Macam saya sebut tadi, perubahan ini mengambil masa, dan insya-Allah kita yakin bahawa PRU 15, kalau rakyat sepakat, yakin bahawa kita boleh bawa perubahan itu, insya-Allah kita akan kembali